شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang bahagia barisan PJK, pegawai masjid, para imam, bilal serta para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya sama-samalah kita memanjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di atas kurniaan Allah, di atas nikmat Allah, kerana kita masih lagi dapat bersama-sama hadir pada pagi ini subuh di masjid kita ini, alhamdulillah. Dan kita duduk dalam majlis ilmu di masjid kita ini yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita duduk dengan niat i'tikaf kerana Allah, nimatul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi taala. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan redha Allah itu mendatangkan ganjaran kepada kita sebagai bekal kelak di akhirat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu video kat TikTok berapa ke, saya pun tak sure ya. TikTok kot ya, tentang ada satu wartawan, dia bertanya kepada seorang ustazah ya, ceramah ustazah. Soalan dia, apa hukum, kurang kot, apa hukum kalau kahwin lagi satu tanpa minta izin kan? Minta izin kepada isteri yang sedia ada atau isteri yang pertama lah. Jadi ustazah tu pun jawablah ya, antara jawapannya ya, sekiranya tanpa minta izin yang mana boleh menyakiti hati isteri yang pertama, maka hukumnya adalah haram ya, tidak boleh dan berdosa lah kerana menyakiti hati. Diperumpamakan menyakiti hati ini seperti menyakiti seseorang. Kita sakitkan hati dia, memang hukumnya berdosa lah. Kita sakitkan hati binatang sebagainya pun berdosa juga ya, hukumnya memang haram. Cuma di sini ada beberapa orang ustaz-ustaz yang dah respon lah tentang isu ini. Isu ini ada dua benda lah. Yang pertama, minta izin. Hukum minta izin. Soalan wartawan tu sendiri pun dah tak betul lah ya. Kerana sebenarnya bagi seorang lelaki-lelaki itu yang sekiranya nak kahwin lagi satu, dia tidak perlu minta izin. Yang minta izin itu terms untuk undang-undang. Mahkamah izinkan boleh, mahkamah tak izinkan tak boleh. Tapi untuk cakapan yang sebegini, izin tidak itu bukannya boleh dimasukkan dalam konteks kahwin lagi satu ya. Sebab kalau tak izinkan pun tak ada masalah ya. Cuma ayat yang sesuainya kalau ditanya maklumkan, itu okey ya, maklumkan kepada isteri yang pertama. Yang itu memanglah digalakkanlah ya, untuk makluman kepada isteri yang pertama. Isteri yang pertama tak izinkan, tak ada masalah, boleh je kahwin, sah kahwinan tersebut ya. Jadi tak tahu pun tak ada masalah, kahwinan itu adalah sah ya. Cuma sebab negara kita ni perkahwinan ramai ni, poligami ni memang satu benda yang banyak stigma negatif dia banyak yang negatif daripada positif.
Kerana itu bila kahwin ramai ni lebih daripada seorang ni kita tengok pelik. Kan? Berbeza dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kahwin ramai ni, poligami ni perkara biasa. Perkara biasa, ya. Malah ada isteri-isteri yang tak tahu pun, tapi benda tu dah jadi biasa, dah jadi maklum. So tak ada masalah. Sebab tu ada sahabat saya daripada Sudan. Ada daripada Sudan lah. Ya, dia pelik. Dia kata kenapa Malaysia ni tak banyak poligami, tak ada poligami ke dekat Malaysia? Dia pelik. Dia pelik Malaysia tak ada poligami. Ya, sedangkan dekat Sudan, ya, yang tak poligami tu pelik. Macam tu sekali. Ya, jadi pandangan lah, ya, pandangan. Ikut terms masyarakat masing-masing. Cuma walhasilnya perginya poligami ini iaitu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apa yang dihalalkan itu pastinya baik. Dan apa yang Allah haramkan itu pastinya tidak baik. Confirm. Itu confirm. Kerana Allah yang cipta kita. Allah yang jadikan kita. Ya, jadi Allah tahu apakah sistem, apakah undang-undang yang boleh diberi kepada kita. Jadi yang halal itu confirm yang baik. Tak ada yang tak baik. Yang haram confirm tak baik. Jadi tapi itulah, ya, mungkin sebab jawab itu agak tergesa-gesa sikit. Ya, jawab spontan kan, waktu tanya secara spontan. Yang pertama memang tak perlu izin. Yang kedua sakit hati. Ya, bab sakit hati tu. Ya. Sakit hati ni dia kena tengok sebab sakit hati tu. Bukan semuanya kita boleh kata sakit hati. Ya, macam kita tengok jiran kita pakai kereta baru. Contoh. Ya, sakit hati dengan jiran kita sebab pakai kereta baru. Boleh ke? Tak boleh. Ya, macam mana pula sakit hati tengok jiran pakai kereta baru? Itu tak boleh. Itu taklah mendatangkan dosa. Ya. Tak mendatangkan dosa. Memang tak ada persegi hukumnya. Ya. Sebab apa yang penyebabnya itu, ya, jiran kita beli kereta baru, sakit hati. Jadi benda tu tak ada. Sama juga kalau kita sakit hati tengok orang kaya, aku tengok orang kaya ni aku sakit hati kah? Adakah kaya itu menyebabkan sakit hati? Bukan. Ya, jadi bukan. Sama juga lah dengan sakit hati, ya, kerana berkahwin lagi satu. Ya, itu tidaklah mendatangkan dosa. Itu tak mendatangkan dosa. Kecuali sakit hati itu kerana si isteri tadi itu mendapati suaminya tidak menguruskan rumah tangganya dengan baik. Itu lain. Ya, jadi bukan sakit hati itu kerana apa? Kerana kahwin, bukan. Ya, baiklah. Tengoklah, ya, beberapa term itulah. Ya, mungkin jawab secara spontan kan. Jadi dia tak tersedar. Patutnya ustazah tu dia betulkan pertanyaan wartawan tersebut. Dia betulkan. Ya, bukan minta izin, kata kena maklumkan. Ya, sebab memang tidak perlu minta izin. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung kepada kitab kita insya-Allah. Ya, iaitu masih lagi berkenaan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang cara ataupun bagaimanakah sifat solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sambung lagi yang mana yang sebelum ini hadis tersebut menceritakan bagaimana seorang lelaki-lelaki yang masuk ke masjid lalu dia solat. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya, memberi salam. Rasulullah menjawab salam dan kemudian baginda pun suruh dia sembahyang lagi sekali. Ya, suruh dia sembahyang semula. Farji' fasalli. Bagi kamu dan ulang sembahyang. Sampailah beberapa kali. Ya, akhirnya laki-laki tersebut dia pun dah berputus asa lah. Dah beberapa kali Rasulullah, ya, menyuruh dia mengulang sembahyang. Ya, lalu dia pun minta kepada Rasulullah, wa'allimni fa'arini wa'allimni, maka tunjukkanlah kepadaku dan ajarlah kepadaku. Ya. Jadi kemudian Rasulullah pun sambung sabdanya lagi, idza qumta ila salati fatawadda kama amarakallah, bila hendak mengerjakan engkau akan sembahyang maka hendaklah mengambil wuduk,
ya, sebagaimana yang disuruh oleh Allah kepada akan daku, ya, mengambil wuduk sebagaimana Allah perintahkan. Kerana Allah perintahkan itu dalam dalam ayat Quran tu ada tu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Ya, waghsilu alamak saya lupa ya tu. Ya, bila kamu tunaikan solat, ya, maka basuhlah wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sehinggalah, kedua tangan kamu sehinggalah ke siku. Ya, wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, ya, wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kedua kaki kamu basuh, ya, sehinggalah ke buku lali. Ya. Jadi daripada ayat itulah Allah perintahkan kita berwuduk dengan cara itu. Itu jelas. Ya. Jadi bila hendak kerjakan solat, maka ambillah air semayang, ambillah wuduk sebagaimana yang Allah perintahkan. Iaitu tadi dengan membasuh muka serta niat wuduk, ya, pada waktu sampai air pada satu juzuk daripada muka, dan kemudian basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, dan basuh kaki sampai ke tumit dengan tertibnya. Ya. Thumma tasyahhad wa aqim, kemudian mengucap tasyahud. Kata ulama, barangkali maksud tasyahud di sini iaitu qamat. Dengan kerana itulah ada setengah berkata orang yang mewajibkan qamat itu menjadi dalil kerana Nabi mengajar fardu pada masa ini. Pada masa Nabi ajar hadis ni, ya, jadi banyak bercerita tentang fardu. Sebab tu ada juga, ya, beberapa orang, mungkin beberapa ulama lah, tapi bukan jumhur, ya, yang mewajibkan qamat bila hendak solat. Dalam mazhab kita dan jumhur ulama, ya, kesemuanya sunat untuk kita ke iqamah, yang bukan wajib. Jadi di sini cuba dinyatakan sebab ada juga sebilangan kecil yang mengatakan wajib kerana berdasarkan kepada hadis ini. Kerana hadis ini dia menceritakan tentang kefarduan solat, ya, fardu-fardu, kewajipan-kewajipan yang dilakukan dalam solat. Jadi qamat ini, ya, ucapan syahadah. Ada satu isu tentang qamat ni juga. Ada masjid, ya, kat Selangor ni kan, kat Selangor kan, ya, yang meletakkan sayyidina dalam azan. Qamat dalam azan, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tukar asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ini tak sayyidina. Macam-macam, ya. Boleh ke tak boleh tu? Segi hukumnya tak ada masalah sebenarnya. Segi hukum tak ada masalah. Cuma dia mendatangkan fitnah lah. Bukan fitnah juga, saya nak kata apa, ya. Jadi orang akan pelik, ya, sebab benda ni tak pernah dibuat, ya, tak pernah dibuat oleh orang, kecuali Syiah je buat. Ya, Syiah dia buat benda ni, ya. Tapi segi hukumnya tak ada masalah sebenarnya. Sama juga letak sayyidina dalam tahiyat semayang, samalah. Segi hukumnya tak ada masalah, ya, boleh. Cuma setengah ulama tak menggalakkan, kerana bila sesuatu ibadat yang khusus itu, seboleh-bolehnya kita ikutlah apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara direct. Jadi tak perlulah tak sayyidina, ya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak payah letak sayyidina, ya. Tapi kalau nak letak boleh ke tidak? Letak tu boleh, ya, boleh. Cuma ulama-ulama sebahagiannya, ya, ada yang tidak menggalakkan, kerana dia merupakan ibadat-ibadat yang khusus. Sama juga dengan azan. Letak boleh ke tidak? Segi hukum ni boleh, ya, tapi tak sesuai, ya. Kerana apa? Kerana orang tak pernah buat. Jadi pelik pula bila azan ada sayyidina, ya. Nak menyalahi sunnah pun taklah, susah juga nak cakap lah, ya. Tapi memang tak sesuai lah. Baik. Jadi untuk solat ini, qamat ini sunat untuk dibaca oleh laki-laki dan perempuan.
Bila hendak solat fardu, bila hendak solat fardu, ya, sama ada secara tunai ataupun qada, qomat, sunat. Ya, kita nak solat secara tunai ataupun secara qada, itu semua sunat kita qomat. Ya, sama ada secara bersendirian ataupun berjemaah, sunat kita qomat. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau untuk solat sunat, dia tak ada qomat. Ya, jangan pula solat sunat pun kita qomat juga. Nak solat sunat qabliyah subuh, qomat. Tak ada, tak ada qomat solat sunat. Solat sunat yang adanya pun solat sunat berjemaah. Ada satu cara nak panggilnya, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ini kalau solat-solat secara berjemaah, solat sunat hari raya, solat sunat gerhana, solat sunat yang jamak ni lah, yang buat berjemaah. Ya, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Marilah solat secara berjemaah. Ya, rahimakumullah, moga-moga Allah merahmati kamu. Itu dia. Kemudian daripada itu sabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma'aka Quran faqra. Maka jika sekiranya bersama dengan engkau itu ada Quran, maka baca olehmu akan dia. Iaitu jika tahu kan baca Fatihah, maka bacalah surah Fatihah. Ya, kerana bahawasanya Fatihah itu merupakan rukun yang perlu dibaca bila kita menunaikan sesuatu solat. Ya, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi beritahu tidak berlaku solat atau tidak sah solat, ya, bila tidak membacakan umul kitab, ya, pembukaan kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi bagi yang tahu baca, ya, ataupun surah daripada Quran dan ayatnya, bacalah akan dia. Ya, jadi kalau orang yang boleh baca Fatihah, baca Fatihah. Sebab Fatihah ni kita memang belajar dari kecil lagi lah. Tapi bagi yang tak boleh baca Fatihah, bacalah mana-mana ayat daripada Al-Quran yang menghampiri ataupun lebih daripada huruf-huruf surah Fatihah, panjang surah Fatihah. Surah Fatihah ni huruf dia ada sebanyak 156 huruf. 7 hentian surah Fatihah ni. Jadi kalau tak boleh baca surah Fatihah, bacalah mana-mana ayat daripada Quran. Boleh pilih-pilih mana-mana ayat, ya, yang boleh kita baca dengan sepanjang 156 huruf tadi tu. Ya. Andai kata baca mana-mana surah pun kita tak boleh. Ya. Di sini surah sambung lagi, wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Dan jika tidak tahu Quran, maka mengucaplah alhamdulillah dan mengucap takbir Allahu akbar akan dia dengan berkata Allahu akbar, dan mengucap tahlil dengan berkata la ilaha illallah atas qadar sepanjang surah Al-Fatihah. Ya, hadis ni bagi tahu bahawa kalau tak boleh baca surah Fatihah, tak boleh baca mana-mana ayat daripada Al-Quran, ya, untuk sama balance dengan Fatihah tadi itu, maka boleh berzikir, ya, boleh bertakbir, ya, atau mengucap alhamdulillah, ya, sekadar panjang surah Fatihah, ataupun boleh mengucap la ilaha illallah. Dia berdiri tu zikirlah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah. Sepanjang lamanya berdiri surah Fatihah, terpanjangnya surah Fatihah. Ya, ataupun, ya, kata ulama kalau itu pun tak boleh, ya, dalam kata fiqh, kita berdiri itu dengan diam selama perdirian membaca surah Fatihah dalam 30 saat lebih kuranglah. Surah Fatihah ni kalau baca secara biasa normal 20 saat lebih, sehingga 30 saat. Berdiri dalam 30 saat, ya, diam je berdiri 30 saat. Nak baca Fatihah tak reti, nak baca ayat-ayat Quran, mana-mana Quran pun tak reti, nak berzikir pun tak reti, nak bertakbir, bertahmid, bertahlil pun tak reti, tasbih pun tak reti, diam je lah.
Diam dalam tempoh bacaan surah Fatihah. Ini biasanya orang yang baru masuk Islam lah. Orang yang baru masuk Islam, orang yang baru belajar solat, kan? Dia langsung tak pernah dengar Fatihah, tak tahu mana-mana ayat Quran, zikir-zikir pun tak tahu. Ya, masuk Islam tu orang sembahyang dia follow je. Kau ikut je sembahyang. Dia follow, dia diam lah. Dia diam je. Ikut imam contoh. Ya, dia diam. Ikut perbuatan sahaja. Ya. Ini ya solution yang diberikan oleh ulama. Baik. Summarka fatma'inna raki'an. Kemudian rukuk. Saya baca Fatihah ayat tersebut rukuk, maka hendaklah rukuk dengan tamak-ninah. Ya, engkau yakni berhenti dengan diam, tiada menggerakkan tubuh hal keadaannya, engkau itu rukuk. Maka janganlah perbuat sembahyang seperti yang kamu perbuat itu dengan tiada tamak-ninah pada rukuk dan iktidal dan sujud, kerana sembahyang seperti yang demikian itu ialah sembahyang patuk ayam namanya. Ya, rukuk kena ada tamak-ninah, iktidal pun kena ada tamak-ninah. Jadi bila dah sempurna rukuk, barulah kita iktidal. Jangan rukuk belum sempurna, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak ada tamak-ninah, tidak sah. Ya, jadi kena sempurna dulu rukuk, dah betul-betul sempurna, qadar subhanallah, kita baru iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal. Ya. Setengah-setengah orang tu sambil dia rukuk tu dia dah berzikir dah. Dia dah bertasbih dah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ngam-ngam sampai sami Allahu liman hamidah. Yang tu memang tak boleh. Yang tu tak boleh. Itu menipu dalam solat, yang mencuri dalam solat. Ya, tengah rukuk tu dia tasbih dah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampai berhenti je sami Allah liman hamidah. Yang tak ada tamak-ninah. Sepatutnya bila dah sempurna kedudukan itu baru kita bertasbih. Ya. Baik. Summa tadil qa'iman. Kemudian sudah rukuk itu hendaklah engkau berdiri betul tegak. Ya. Maka dari sini setengah daripada Hanafi tidak mewajibkan tamak-ninah pada iktidal. Maka boleh diperbuat iktidal itu sebagaimana nama iktidal sudahlah. Ya. Daripada hadis inilah ya, orang yang bermazhab Hanafi, ya, dia ambil sebahagian, kita bagi tahu sebahagian daripada mazhab Hanafi, ya, ulama mazhab Hanafi mengatakan iktidal tiada tamak-ninah. Kerana dalam hadis ni bagi tahu summa tadil qa'iman, kemudian ya, berdiri betul, ya, tegak. Thumma sujud fa'tadil sajidan, kemudian sujud dan sempurnakan sujudnya, ya. Thumma majlis fatma'inna jalisan, kemudian duduk, ya, kemudian duduk dan tamak-ninah, ya, bila duduknya. Jadi di sini dalam mazhab Hanafi untuk iktidal tersebut, ya, sebahagiannya, ya, di sini setengah daripada mazhab Hanafi tidak mewajibkan tamak-ninah. Wallahu a'lam. Dalam mazhab kita ada tamak-ninah, ya. Iktidal ada tamak-ninah. Berarti bila iktidal mesti dah berdiri tegak dulu betul-betul. Jangan kita ya sami Allahu liman hamidah masih lagi goyang. Tangan ni berayun lagi ni, tayung tangan ni berayun lagi. Ya. Tangan berayun tak berhenti lagi, kita dah Allahu akbar. Yang lagi teruknya kalau berayun tangan tu melebihi 3 pergerakan. Melebihi 3 pergerakan. Itu dah batal solat. Ya. Tapi ini katakan berayunnya 2 kali. Satu sekali, 2. Kita pun dah Allahu akbar. Tak sempat nak duduk betul-betul diam. Ya, kalau tamak-ninah. Maka itu tak kena. Jadi bila kita iktidal sami Allah liman hamidah, kita betul-betul tegak dulu. Tangan kita ni diam dulu, ya. Barulah kita Allahu akbar, ya. Turun sujud. Kemudian sujud, kamu hendaklah betul-betulkan sujud hal keadaan dalam sujud. Ya, sujud kena betulkan, sama juga kena ada tamak-ninah. Pastikan 7 anggota sujud itu ataupun 5, ya, kalau kita bagi 2. Kalau kita 2 tu kita satukan jadi 5 lah. Kalau kita 2 tu kita pecahkan jadi 7 anggota sujud.
ya, kena tempat sujud, iaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut dan dua perut jari kaki. Thumma majlis fatma'inna jalisan, kemudian duduk dan tetap duduk itu hal keadaan duduk, ya. Thumma qum, kemudian selepas duduk itu selepas duduk antara dua sujud itu, kembalilah sujud yang kedua, kemudian bangun berdiri mengerjakan rakaat yang lain daripada cukup tamakninah pada rukuk, sujud dan duduk dan segadanya. Fa idza fa'alta dzalika faqad tammat salatuka, maka bila engkau dah perbuat yang demikian itu, maka sempurnalah, ya, maka sempurnalah solat kamu. Wa in taqasta minhu syai'a in taqasta min salatika, dan sekiranya kurang daripada sesuatu yang diberitahu tadi itu, nescaya, ya, kurang engkau daripada sembahyang engkau. Iaitu jika kurang sembahyang engkau itu pada fardunya, nescaya batallah sembahyang itu. Dan jika kurang kepada sunatnya, maka tidak batal, tetapi mengurangkan pahala. Ya, kalau kita kurang daripada fardu, ya, yang kita lakukan tadi itu, iaitu rukun-rukunnya tadi itu, maka batallah solat kita. Ya, jadi rukun itu semuanya ada 13. Dan setiap kedudukan, ya, rukun-rukun perbuatan tadi itu mesti ada tamak-ninah. Mesti ada tamak-ninah. Kalau kurang maka batal. Kalau kita kurang daripada perkara-perkara sunat dalam solat, maka mengurangkan pahala. Qala wa kana hadha ahwana alaihim minal awwali annahu man intaqasa min dhalika syai'an intaqasa min salati wa lam tadhhab kulluha. Kata Rifa'ah dan juga adalah ini, yakni sabda Nabi, itu lebih mudah dan lebih senang hati daripada yang pertama, iaitu daripada perbuatan Nabi menyuruh orang laki-laki beberapa kali mengulang sembahyang, kerana telah datang pada sangka mereka itu, siapa yang meringankan sembahyang tiadalah sembahyang. Maka perkataan Nabi yang jadi menyenangkan hati mereka itu ialah sabdanya, barang siapa yang kurang daripada yang demikian itu pada fardunya, nescaya kurang sembahyangnya, iaitu batal sembahyangnya itu, ataupun kurang daripada yang demikian itu sunatnya, nescaya kurang pahalanya dan juga fadilatnya. Dan tiadalah hilang semuanya sebagaimana sangka segala sahabat, apabila diringankan sembahyang nescaya batal semuanya. Bermula hadis ini merupakan hadis hasan, ya. Dan ada beberapa hadis-hadis yang lain lagi yang hampir sama coraknya, ya. Ada yang dinilaikan sebagai hasan sahih, dan juga dimuatkan juga hadis-hadis yang sebegini dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kerana ketika berlaku kejadian ini, ramai sahabat-sahabat Nabi yang melihat kejadian tersebut. Baik. Masalah, ya. Yang pertama, sembahyang yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah tadi itu yang naik itu, apakah sembahyangnya? Ya. Jadi di sini kita boleh faham bahawasanya sahabat itu naik solat, ya. Bila naik ke masjid, kita faham bahawasanya itu merupakan solat tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid yang dibuat secara 2 rakaat, ya. Jadi di sini juga kita boleh tahu bahawasanya baik solat fardu atau solat sunat, kita hendaklah lakukan dengan sesempurna mungkin supaya ianya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masalah fardu sembahyang itu mengapakah tiada diajar Nabi akan kesemuanya? Wahai saudaraku, dalam berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, dalam hadis yang dibacakan tadi itu ditanggungkan dia oleh ulama atas bahawasanya Nabi menerangkan segala yang wajib-wajib sahaja dan tiada menerangkan sunatnya. Kemudian jikalau sekiranya ditanya orang mengapa Nabi menyebutkan sekalian yang wajib pada ajarannya dan tiada disebutkan akan segala yang wajib yang ijma' atasnya dan wajib yang bersalahan padanya, maka jawabnya bahawasanya segala yang wajib yang 3 yang diijma'kan ulama atasnya adalah ia maklum di sisi orang yang bertanya.
Maka dengan kerana maklum pada sisi laki-laki itu tiadalah berhajat Nabi menerangkannya, dan begitu juga tiada berhajat Nabi menerangkan segala yang bersalahan yang khilaf padanya telah ditanggungkan oleh ulama akan bahawa sebenarnya laki-laki itu sudah maklum di sisinya. Ya, kerana itu Nabi ajar ini ialah perkara-perkara yang fardu sahaja, yang wajib sahaja. Nabi tak sebut yang perkara-perkara yang sunat-sunat. Apa contoh perkara sunat? Ya, dengan doa iftitahnya, dengan tangan mengangkat tangan ini, angkat tangan ketika takbirnya. Nabi tak ajar kat sini dengan apa, zikir-zikirnya. Nabi tak ajar. Nabi beritahu yang mana yang rukunnya saja, basicnya sahaja. Basicnya saja. Yang rukun-rukunnya saja. Kerana memang sudah maklum bahawasanya sahabat Nabi itu orang yang tahu segala perkara-perkara sunatnya. Cuma ketika kejadian itu berlaku ialah apabila sahabat Nabi itu rukun-rukunnya dibuat dengan secara tidak sempurna. Kerana tiada tamakninah. Itu je sebenarnya. Baik. Jadi dekat sini Nabi taklah bagi tahu ya satu persatu daripada yang wajib, yang sunat sebagainya. Nabi tak campurkan. Kerana itulah yang berlakunya perbahasan ulama. Baik. Masalah fardu sembahyang yang ijma' ulama atasnya, atas wajibnya, apakah ia? Bermula, kata Imam Nawawi, bermula setengah daripada fardu sembahyang yang diijma'kan atasnya itu ialah niat. Dan duduk tahiyat akhir dan tertib segala rukunnya. Dan setengah daripada yang bersalahan padanya ialah membaca tahiyat akhir dan selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat dan juga salam. Dan tiga ini wajib di sisi Syafi'i rahimahullahu taala, dan telah berkata dengan wajib salam pada sembahyang itu oleh jumhur, dan mewajibkan tahiyat itu pula oleh kebanyakan daripada ulama, dan mewajibkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta Syafi'i itu oleh Sya'bi dan juga Ahmad bin Hanbal dan segala ashab keduanya dan segala ulama dalam mazhab keduanya, dan telah berwajibkan oleh satu jemaah daripada sahabat-sahabat Syafi'i akan niat keluar daripada sembahyang, dan mewajibkan oleh Ahmad rahimahullahu taala akan tahiyat pertama, dan begitu juga wajib padanya tasbih dan takbir intiqalat. Jadi daripada sini banyaklah perbahasan-perbahasan ulama sebagainya. Tadi dibacakan pelbagai perbezaan dalam perkara melakukan solat tadi tu, daripada hadis yang diutarakan tadi. Banyaklah perbezaan ulama. Yang kita dalam mazhab kita Syafi'i ini, itu dalam mazhab Syafi'i meletakkan beberapa rukun dalam solat kita ini. Ada banyak bezalah, ada banyak beza. Contohnya tengok di sini dah Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, dia mewajibkan tahiyat yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i kita tahiyat pertama hukumnya adalah sunat ab'ad, sunat yang dituntut. Kalau kita tak buat tidak membatalkan solat, cuma kita sunat menggantikannya dengan sujud sahwi. Bagi mazhab Hanbali, tahiyat pertama tu wajib kena buat, dan begitu juga wajib tasbih dan juga takbir intiqalat. Mazhab Hanbali tasbih tu wajib, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la tu wajib, kita sunat. Mazhab Hanbali juga dia wajib takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun wajib. Tak buat berdosa, solat sah tapi berdosa. Kita sunat takbir intiqalat, sunat hay'ah, tak buat tak ada masalah. Yang wajibnya, yang rukunnya kepada kita takbiratul ihram. Takbir ketika kita mula-mula nak solat, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal di luar solat, daripada berkata-kata, daripada pergerakan yang sebagainya yang melebihi yang sepatutnya. Itu takbiratul ihram. Jadi kita takbir itu, itu yang lain tu punya sunat. Kita nak rukuk bertakbir Allahu Akbar, sunat takbir tu. Maknanya kalau kita rukuk je diam boleh tak? Rukuk je. Tidak apa, kita diam je.
Sujud pun terdiam je. Boleh. Kerana lafaz takbir itu sunat hukumnya. Berbeza dengan mazhab Hambali ni. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Takbir itu wajib. Tak buat berdosa. Itu berbeza. Dan banyak lagi lah beza-beza yang saya bagi tahu situ sikit je lah perbezaannya. Jadi kita ni memanglah kebanyakan sunat kemudian kita ni ada hanya 13 rukun. 13 rukun sahaja dalam solat. Baik. Masalah fardu dan sunat apakah yang dapat dikeluarkan ulama daripada hadis yang dibacakan tadi itu dan juga lain-lainnya daripada dalil bahawasanya qamat itu tidak wajib. Ya. Kerana tiada diajar Nabi akan laki-laki itu. Bentuk qamat, qamat tak wajiblah, sunat hukumnya. Dan dalil padanya akan wajib suci dan menghadap kiblat dan takbiratul ihram dan juga Fatihah. Daripada hadis tadi itu ada dalil yang pertama suci, iaitu mengangkat hadas kecil. Berwuduk. Kemudian bila nak solat kena menghadap ke arah kiblat. Sebab itu kita antara rukunnya solat kita iaitu kita mestilah menghadap ke arah kiblat. Dan takbiratul ihram, dan juga membaca surah Al-Fatihah. Dan dapat dalil lagi akan bahawasanya mengucap a'udzubillah dan juga doa iftitah dan mengangkat dua tangan dalam takbiratul ihram dan menghantarkan tangan kanan di atas tangan kiri dan segala takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun dan segala tasbih rukuk dan sujud dan segala hayat, segala sunat-sunat hayat, duduk dan menghantarkan tangan atas peha dan lain daripada yang demikian itu daripada barang yang tiada disebutkan dalam hadis, maka tiadalah ia wajib, melainkan apa yang kami sebutkan dia daripada yang diijma'kan atasnya dan khilaf padanya. Jadi segala benda yang lain tadi itu semuanya perkara sunat. Jadi rukun-rukunnya apa yang disebutkan tadi lah, apa yang disebutkan dalam hadis tadi itulah. Baik. Masalah tamak jenah itu wajibkah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam masalah di atas itu menunjukkan atas bahawasanya wajib i'tidal, kemudian daripada bangkit daripada rukuk dan duduk di antara dua sujud, dan wajib tamak ninah pada rukuk dan sujud dan duduk di antara dua sujud dan sebagainya lah. Inilah mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab jumhur ulama. Jadi tamak jenah itu merupakan sebahagian daripada perkara yang wajib ataupun sebahagian daripada rukun dalam melakukan sesuatu perbuatan dalam kedudukan dalam solat. Masalah memberi salam waktu berjumpa-jumpa itu apa hukumnya? Di sini kita tengok di sini bahawasanya yang laki-laki tadi itu, sahabat Nabi tadi itu, dia jumpa dengan Rasulullah lepas dia solat, dia berpaling kepada Rasulullah, dia akan memberi salam. Lepas itu Nabi suruh farji' fasalli, ulang sembahyang semula, kau kembali semula dah sembahyang semula. Dia pergi semula sembahyang menghadap arah kiblat, dah bersalam, dah memberi salam dalam sembahyang, dia pergi balik kepada Rasulullah, dia ucap lagi salam. Begitulah beberapa kali. Jadi apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan pada hadis yang dibacakan tadi itu menunjukkan sunat memberi salam pada waktu berjumpa-jumpa, dan wajib atas orang yang diberi salam atasnya itu menjawab salam. Dan sunat diulang-ulang memberi salam itu manakala berulang-ulang jumpanya, dan jika berhampiran masa penjumpaan itu sekalipun, dan wajib pula menjawab salam pada tiap-tiap kali diberi salam atasnya. Jadi dah jumpa sekejap dah, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Keluar kejap, jumpa lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hukumnya adalah sunat. Tapi kita dah, kau kalau dalam jumpa salam, keluar sekejap depan tu je jumpa salam lagi, kenyampah dengar. Sebenarnya hukumnya adalah sunat. Kerana apa yang diperbuat oleh sahabat Nabi tadi tu, dia semayang, dia masuk ke dalam, dia solat dulu tahiyatul masjid. Kat sini pun dia dah boleh nampak satu hukum, iaitu bahawasanya kita masuk ke masjid, perkara pertama yang kita kena buat iaitu solat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu, memuliakan masjid. Barulah kita jumpa dengan orang beri salam. Itu yang lebih afdal.
Daripada kita masuk ke dalam masjid, jumpa orang dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jumpa dulu orang, baru kita solat sunat tahiyatul masjid. Ya, itu kurang cantik. Yang afdalnya kita solat dulu tahiyatul masjid, baru kita jumpa orang. Jadi tadi dia solat dulu, menghadap kiblat, solat dulu, baru dia berpaling jumpa dengan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab, waalaikumsalam. Ya, lepas tu Rasulullah kata, farji' fasalli. Kembali semula, solat semula. Dia pun pelik. Dia pun tak apalah, ikut apa yang Nabi kata. Dia pergi semula menghadap kiblat, solat lagi semula. Lepas tu dia patah balik semula pada Rasulullah. Salam lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Farji' fasalli. Ulang balik sembahyang. Ya, gitulah sudahnya. Beberapa kali. Jadi salam ni maknanya bolehlah. Ya, nak beri salam beberapa kali sekalipun, walaupun dalam masa yang sekejap-sekejap. Dan yang mendengar salam itu wajib jawab. Wajib jawab. Jadi salam ni kalau beri itu boleh jawab sama nilainya salamnya itu. Kalau assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam. Ataupun cantik lagi kalau kita lebihkan. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang beri salam tu assalamualaikum warahmatullah, lebihkan lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ataupun bagi sama pun tak ada masalah. Ya. Kalau yang bersalam tu assalamualaikum warahmatullah, kita pun jawab waalaikumsalam. Yang itu kurang cantik sikitlah. Kurang cantik sikit. Ya, kalau boleh sekurang-kurangnya bagi sama. Ya, bagi sama. Tapi kalau bagi salam panjang-panjang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita boleh jawab sama-sama. Ataupun dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dia tambah lagi sikit. Ya. Assalamualaikum, kalau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Dia tambah lagi dua kata belakang. Ya, dan keampunan kamu dan juga keredaan. Ya. Wallahu a'lam. Tapi itulah ya, biasanya salam itu kita ringkaskanlah. Nak bagi lebih pun bagi yang standard je lah. Bagi standard kita pun jawab pun senang ya. Baik. Memberi salam itu bagaimana lafaz jawabnya? Kata Imam Nawawi bahawasanya lafaz jawab salam itu ialah waalaikumsalam atau waalaika dengan waw. Bermula ini waw sunat didatangkan dia di sisi jumhur dan mewajibkan dia oleh setengah daripada ashab kita, dan tiada apa satu-satu ia bahkan yang betulnya sunat. Ya, firman Allah Taala qalu salama qala salamun. Ya, artinya mereka berkata mereka itu selamat, jawabnya selamat. Baik. Situ ada waw situ rupanya ya. Waalaikumsalam. Di sini pun ulama bahaskan waw tu. Nak sebut ke tidak? Ya. Waalaikumsalam. Waw tidak. Ya. Waw untuk permulaan. Ya. Jadi sunat kita sebut waw tu. Jadi maknanya masa dah habis ke? Dah habis dah? Dah lah boring ya. Dia tiba dah habis buat dek lagi. Patut tuan-tuan kena pangkah ni. Ustaz, time. Dah tajuk boring. Saya baca kitab je, selamba je. Dia orang yang bercakap ni tak rasa ngantuk. Sebab dia bercakap. Dia dengar tu tak lakat nak betulkan ni. Sama macam khutbah. Ya, yang bercakap tu seronok je. Ataupun kita imam. Sama enggak? Baca panjang-panjang. Kita relax. Yang belakang masya-Allah. Itu biasa. Minta maaf lah, saya terlebih tak perasan tadi. Ya, saya punya telefon dia mati jam dia tu. Saya tak tengok tadi. Dia standby mode dia tu. Dia sekali-sekali dia pernah hilang. Kalau tu dia ada, kalau tu dia hilang. Dia geram tu. Ya, kan baling kan. Baik. Sikit Yang waw tadi tu, yang waw itu sunat sebut. Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Waw itu sunat sebut. Walhal boleh kalau kita buang tu boleh. Alaikumussalam pun boleh. Tapi sunat disebut. Kerana itu apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waw ibtida. Ya. Di situ bukan waw ataf ya, bukan waw hubungan sebelah-sebelah. Orang Arab dia, orang yang belajar bahasa Arab dia faham tu. Waw ibtida. Jadi kita berhenti kat situ insya-Allah ya. Sambung lagi nanti. Dah habis dah sebenarnya bab solat ni. Ya. Nanti saya tengoklah ya perkara-perkara lain yang berkaitan dengan solat, perkara-perkara sunat. Macam solat kalau saya itulah, kalau tu sama sikit lagi bab tu. Ya, kemudian berkait sikit dengan solat berjemaah. Lepas tu habislah kitab kita ni insya-Allah. Lepas tu tengoklah kita bincanglah apa-apa hal-hal lain lah. Ya, kita apa pula kita yang kita nak ambil sebagainya sekiranya dipanggil lagi insya-Allah. Ya, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat hari ni, walaupun sebagai ulang kaji lah, sebagai ulang kaji ya, sebagai ulang kaji untuk memperkukuhkan ibadah kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.